Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab 1 untuk tingkatan 3 dalam reka bentuk teknologi, iaitu 1.1 reka bentuk mekatronik. So, reka bentuk mekatronik ini maksudnya ialah reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi dia ada di situ 4 elemen dekat situ, ilmu di situ, elektrik, mekanikal, elektronik dan kawalan pengaturcaraan, dan bila digabungkan kita menggunakan istilah mekatronik. So, integrasi semua elemen mekatronik ini membolehkan produk mekatronik berfungsi secara automatik sepenuhnya atau separa automatik. Pengguna hanya perlu menekan sis kawalan pada produk untuk memulakan tugasan yang telah ditetapkan. Produk akan menjalankan tugasan dan berhenti dengan sendiri apabila tugasan telah disempurnakan. Jadi reka bentuk mekatronik telah banyak digunakan terutamanya dalam industri perkilangan, automotif dan sebagainya lah. Okey, yang menuju kepada revolusi industri 4.0. So, apakah dia revolusi industri 4.0? Okay, sebenarnya revolusi industri ini telah bermula ketika era dahulu lagi, iaitu pada revolusi industri 1.0 dengan penggunaan reka bentuk mekanikal bagi menggantikan tenaga manusia, okay, untuk menghasilkan sesuatu produk. Jadi pada ketika itu kita menghasilkan sistem mekanikal yang asas untuk memudahkan kerja-kerja manusia. Kemudian diikuti dengan revolusi industri 2.0 di mana bermulanya penemuan tenaga elektrik yang membolehkan produk dihasilkan dalam kuantiti yang lebih besar dan cepat. Okey. Dahulu mekanikal tu mungkin menggunakan tenaga manusia lagi tapi lebih mudah. Tetapi dalam revolusi industri 2.0 dia menggunakan tenaga elektrik untuk menggerakkan produk mekanikal tersebut. Pada revolusi industri 3.0, bermulanya penggunaan meluas reka bentuk elektronik dan seterusnya menggabungkan reka bentuk bagi menghasilkan reka bentuk mekatronik. Tadi hanya menggunakan elektrik sahaja. Sekarang dia menggunakan elektronik di mana program dapat digunakan bersama-sama dengan komponen-komponen mekanikal untuk dia bergerak secara automatik ataupun mungkin separa automatik. Kemudian revolusi industri 4.0 melibatkan penggabungan reka bentuk mekatronik bersama internet benda, data raya dan pengkomputeran awan bagi bentuk sistem pengeluaran yang lebih pintar. Di mana kalau dalam kes ini mungkin dia menggunakan sistem wireless, sistem kawalan jarak jauh dan sebagainya yang menggunakan internet benda, IT internet benda untuk menghasilkan sistem yang lebih efisien. Dalam revolusi industri 4.0, kita ada yang berkaitan dengan keselamatan cyber, ada robot berautonomi yang bergerak sendiri, yang melakukan kerja-kerja yang biasanya dilakukan oleh manusia. Kita ada persepaduan sistem. Kita ada internet benda, Internet of Things. Kita ada simulasi. Ada banyak simulasi-simulasi yang menggunakan yang digunakan untuk contohnya tujuan penerbangan, tujuan ketenteraan dan sebagainya. Pembuatan bahan tambah. Kemudian pengkomputeran awan, kita ada banyak sekarang penggunaan data secara awan. Cloud storage. Kemudian realiti terimbuh, augmented reality, AR. Menggunakan apabila kita lihat menggunakan bila kita bermain PlayStation dan sebagainya, kita menggunakan menggunakan cermin mata tu cermin mata untuk kita tidak balas atau bermain secara maya. Dan juga kita ada data raya. Data raya ni maksudnya satu sistem pengkalan data yang besar. Jadi di sini cikgu nakkan anda terus menjawab untuk soalan TP1 di dalam Google Form. Nyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Jadi maksud reka bentuk mekatronik ni yang tadi dah, yang mula-mula cikgu terangkan tadi, yang ini. Tetapi anda pendekkan sahaja, iaitu dia adalah gabungan reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan elektrik, mekanikal, elektronik dan kawalan dan pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.
Okay, itu untuk soalan 1 dalam Google Form. Okay, kemudian kita lihat pula apakah elemen-elemen mekatronik seperti yang kita dah belajar sebelum ini: elektrik, mechanical, elektronik dan kawalan dan pengaturcaraan. So secara amnya elemen-elemen ini akan digabungkan untuk menghasilkan sebuah sistem asas mekatronik seperti yang dipaparkan dalam gambar rajah tersebut. Okay, sistem elektrik merujuk kepada sistem yang menggunakan arus elektrik, sama ada arus terus atau arus ulang-alik sebagai bekalan kuasa. So dalam apa-apa produk mekatronik pun kebiasaannya kita menggunakan elektrik ataupun kita menggunakan sumber elektrik seperti bateri, sel dan sebagainya. Sistem elektrik dalam reka bentuk mekatronik berfungsi untuk membekalkan arus elektrik bagi membolehkan peranti mekatronik menjalankan fungsi yang ditetapkan. Sistem ini mengambil kira aspek keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan sambungan litar. Sistem mechanical, dia merupakan gabungan beberapa komponen mechanical yang berfungsi sebagai penghantar untuk memindahkan suatu sumber bekalan, sumber gerakan iaitu motor kepada bentuk yang lain. Sistem mechanical membolehkan produk berfungsi sama ada secara bergerak atau berputar. Contohnya gear tali sawat digunakan untuk membolehkan main DVD dibuka atau ditutup. Jadi sistem mechanical ini penting kerana apabila ada elektrik maka sistem mechanical dapat berfungsi dengan baik. Sistem elektronik pula merupakan susunan dan sambungan fizikal komponen elektronik dalam satu litar bagi menjalankan operasi sesuatu sistem. Contoh komponennya ialah perintang, diod, papan litar, suis pendera, transistor, kapasitor, litar persepadu dan lain-lain. So ini untuk menghasilkan, contohnya dalam sesuatu produk mekatronik ada lampu cahaya dan sebagainya untuk menunjukkan produk tersebut berfungsi atau tidak. Jadi kita perlu adakan sistem elektronik. Ini adalah contoh papan-papan litar, sistem pengawal mikro. Okey, seterusnya sistem kawalan dan pengaturcaraan. Sistem kawalan merupakan satu kaedah yang digunakan untuk mengurus, mengarah atau mengawal atau cara tindakan bagi memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi secara automatik dengan sempurna. Okay, gambar foto 1/6 menunjukkan beberapa contoh sistem menggunakan sistem pengawal mikro. Jadi dalam adanya sistem kawalan pengaturcaraan ini, kita dapat kawal sistem mekatronik itu supaya dia dapat berfungsi secara automatik. Okay, contohnya bila ada sistem penderia air, okay, di mana bila ada penderia air maksudnya dia akan dapat mengesan kehadiran air dan seterusnya berfungsi. Okay, kita pergi 1.12 mengenal pasti elemen mekatronik. Pengaturcaraan komputer ialah proses untuk membangunkan aturcara komputer dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan seperti Java, Python, Visual Basic dan C++. Bahasa-bahasa pengaturcaraan ini menggunakan kod berbentuk teks. Terdapat juga bahasa pengaturcaraan yang tidak memerlukan menulisan kod berbentuk teks tapi menggunakan blok arahan yang sedia ada. Contohnya Scratch, MBlock, JavaScript block dan Arduino block. Okay, so ada yang menggunakan teks, ada yang menggunakan blok arahan. Setiap bahasa pengaturcaraan mempunyai set sinteks, peraturan sinteks dan semantik tersendiri. Maksudnya dia ada bahasa dia sendiri, kod dia sendiri. Peraturan sinteks dan semantik menetapkan cara menulis arahan untuk mikro pengawal yang mengawal operasi alat elektronik tersebut. So sinteks ni ialah peraturan yang menguasai struktur suatu bahasa dan ungkapannya. Dia tak sama dengan bahasa biasa yang kita gunakan, tetapi dia adalah bahasa yang digunakan untuk aturcara tersebut sahaja. Semantik ialah proses yang dilalui oleh komputer semasa komputer melaksanakan aturcara berikut dengan bahasa pengaturcaraan yang tertentu. Proses yang dilalui oleh komputer semasa komputer melaksanakan aturcara mengikut bahasa pengaturcaraan tertentu. So ini adalah contoh-contoh bahasa yang digunakan dalam Arduino. Dan juga ini adalah contoh kod arahan. Nampak bahasanya adalah berbeza sedikit daripada apa yang biasa kita gunakan. Jadi untuk TP2 ini, nyatakan elemen
asas kejuruteraan yang terdapat dalam produk mekatronik. Okey, kita tahulah elektrik, elektronik, mechanical dan juga sistem pengaturcaraan. Okey, drone. Drone atau dikenali sebagai pesawat tanpa pemandu UAV menjadi popular dalam kalangan masyarakat kini, terutamanya dalam bidang fotografi dan perfilman. Drone direka bentuk menggunakan semua elemen mekatronik yang bolehkan drone dikawal oleh alat kawalan jauh atau komputer. So drone ini kalau kita lihat ya, semakin hari semakin ramai mereka yang menggunakan drone, sama ada dalam bidang pertanian, ada dalam bidang ketenteraan, dalam bidang oil and gas, minyak dan juga gas, untuk kawalan-kawalan secara alat kawalan jauh. Memang dia menggabungkan semua komponen mechanical, iaitu kipas dia, elektronik, pengaturcaraan, elektrik, dan seterusnya kita lihat contoh yang lain pula, iaitu sebuah kereta kawalan jauh. Untuk kereta kawalan jauh ini, dia menggabungkan beberapa elemen dan boleh digandakan sebagai produk mekatronik. Elemen yang pertama ialah sistem kawalan dan pengaturcaraan. Terdiri daripada mikro pengawal dan sistem kawalan yang diatur cara, berfungsi untuk mengawal laju dan arah putaran motor AT. So di sini kita ada mikro pengawal di situ, dan kita boleh dah setkan dengan bahasa atur cara dia untuk dari segi kawalan laju, arah putaran dan sebagainya. Sistem mechanical pula, di dalam kereta alat kawalan jauh ini terdapat gear berfungsi untuk mengurangkan atau meningkatkan laju dan menambahkan daya kipas. Seterusnya kita ada sistem elektronik. Sistem elektronik menerima dan menukar isyarat input daripada alat kawalan jauh kepada isyarat elektronik bagi macu motor AT tersebut. So kita ada menggunakan lampu LED sebagainya yang menyala pada kereta tersebut. Dan kita juga ada sistem elektrik, bateri sebagai sumber tenaga elektrik. Semasa dia ada bateri dan juga ada motor AT, yang bersambung dengan sumber tenaga bateri tadi untuk menghasilkan tenaga elektrik. So ini semua adalah komponen-komponen yang digabungkan di dalam satu kereta kawalan jauh. Okey, seterusnya kita lihat kepada reka bentuk ya mekatronik pada pintu gelangsa. Kalau kita lihat di sini pada pintu gelangsa yang terdapat di shopping mall, kita akan ada komponen elektrik yang terdiri daripada motor AT dan juga pengubah transformer, berfungsi untuk mengekalkan tenaga elektrik pada keseluruhan sistem. So dia ada menggunakan elektrik untuk menggerakkan pintu gelangsa tersebut. Dia juga ada sistem mechanical, iaitu komponen mechanical terdiri daripada takal dan tali sawat, berfungsi untuk membuka dan menutup pintu. Gear pada motor membantu memudahkan pergerakan. So dia ada takal, dia ada tali sawat dan juga dia ada gear. Selain daripada itu, kita ada sistem elektronik. Komponen elektronik yang dimaksudkan dalam rita pemacu motor. Penderia pergerakan mengesan sebarang pergerakan, memberikan isyarat kepada sistem kawalan. Jadi dia ada sensor penderia pergerakan. Jika ada mereka yang bergerak berhampiran atau menghampiri pintu tersebut, dia akan terbuka secara automatik. Dan dia juga ada sistem kawalan dan pengaturcaraan, terdiri daripada sistem kawalan yang telah diatur cara, berfungsi untuk memproses isyarat input daripada penderia pergerakan dan menghantar isyarat output kepada pemacu motor AT untuk membuka dan menutup. Dan ini semuanya melibatkan coding, sistem pengekodan atur cara. Oleh itu, anda untuk soalan seterusnya, untuk TP2 bagi standard pelajaran 1113, anda diberikan dalam soalan Google Form tersebut untuk menyatakan apakah bagaimanakah sistem mekanikal, elektronik, elektrik dan kawalan dan pengaturcaraan berfungsi pada satu kereta kawalan jauh seperti yang tertera pada gambar tersebut. So anda boleh lengkapkan. Anda boleh lihat balik fungsinya hampir sama seperti fungsi dalam sistem kereta kawalan jauh. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Kita akan sambung seterusnya pada video akan datang. Terima kasih.